First of all, we like to welcome Haji Saleh dan wife Mabrur. Semoga kamu dapat rahmat dan hidayah Najwa. Dapat kita Allah. Kalau kamu dia jemaah di mana ini, jemaah sini kali-kali yang dapat rahmat dan hidayah. Kalau orang dapat syukur, kalau orang dapat roda, dapat hidayah Allah, dapat petunjuk kita dimasukkan dalam beriman untuk taubat. Kita dimasukkan dalam golongan yang mendapat rahmat dan hidayah Allah dan kebaikan di dunia dan akhirat. Amin. Di luar-luar. Oh, lama nampak wah. Sudah. It's the first and also welcome to Maria dari Australia. Orang Australia. InsyaAllah hari ini full house. Alhamdulillah first session of the year. InsyaAllah tadi beruntung dapat Ustaz Salam. We read Surah Al-Baqarah page 9 and 10 today. Each of us, and what we try to do is try to review the tafsir and try to discuss what are the key messages from the tafsir. Hopefully we will benefit from the learning from the message for our day-to-day iman. InsyaAllah kita dulu Ustaz Salam. Ya itu Pak. Ada di komisi Mana? 6 9 and 10. 78 habis itu. Itu buat macam mana sama juga lah. Komen. Oh masih semua tu. Kesimpulan dia. Oh. Sampai pukul berapa? Haji. Ya, dan ni. Berapa minit Haji? Okey. Main awal. Nak 9.15. Lebih 9.15 lebih lah. Lebih lah. Sampai 9.50 boleh? 9.50. 50. Okey soal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. أولا متأسف نتكلم بالملايو بس تفهم إن شاء الله حاول تفهم إن شاء الله try to understand إن شاء الله you have to start to learn Malay. Okay. Yeah. Start Arabic. Alhamdulillah kita sama-sama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita sekali lagi dapat menghadap kitab Allah Subhanahu Wa Taala, Quran, untuk kita ambil panduan sebanyak mungkin daripada apa yang kita baca pada malam ni. Moga-moga selepas ni setiap kali kita baca kita akan ingat apa yang kita telah discuss pada malam ni secara semintas lalu. InsyaAllah malam ni kita sampai pada page 9 and 10. Ayatnya ialah 58 sehingga 69. Lebih kurang 10 ayat lah. So ingat lagi kita pernah sebut bahawa sahabat-sahabat Nabi mereka ini sentiasa belajar Quran, mungkin seminggu sekali ataupun itu 10 ayat. Dan mereka cuba untuk bila setiap kali mereka belajar 10 ayat, mereka akan amalkan 10 ayat tu. Dan kemudian habis 10 ayat tu, mereka akan setelah beramal dengan 10 ayat tu, mereka akan terus belajar lagi daripada Nabi. So macam itulah sehingga mereka dapat laksanakan semua sekali isi Quran. Kisah kita pada malam ni 9 dengan 10 ni sebenarnya bersambung lagi dengan apa yang telah
kita baca pada minggu lepas, muka surat 7 dan 8. Dan 7 dan 8 ni bersambung dengan 5 dan 6. 5 dan 6 last sekali ayat tu, mungkin kita flashback balik. Allah setelah ceritakan tentang apa ni, dia telah muka surat 6 especially page 6 Safa Sadisah Syasitah, Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan tentang apa ni, kejadian Adam alaihissalam. Dan kemudian berlaku pertarungan di antara Adam dan juga Iblis. Iblis tak mau sujud kepada Adam, engkar perintah Allah, malaikat sujud, dan kemudian Iblis telah dihalau daripada syurga. Dan kemudian tapi dia tak putus asa dan dia cuba untuk menghalang manusia ni supaya jadi jahat sama seperti ini juga. Jadi akhirnya Allah SWT larang daripada Nabi Adam boleh makan apa saja dalam syurga ni, kecuali satu saja yang tak boleh dibuat dalam syurga ni, iaitu mendekati pokok ni. Tetapi syaitan telah cuba untuk menggoda Adam dan juga Hawa, dan kemudian mereka telah dekati pokok ni dan makan, dan kemudian mereka tersedar. Jadi Allah Ta'ala telah hukum Adam AS dikeluarkan daripada syurga. Dan Allah sebut bahawa di atas dunia ni lah kamu akan hidup, dan kemudian kamu akan mati, dan kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi setelah ceritakan tentang tu, ini adalah background tentang kejadian kita. Kita sedar bahawa kita ni asalnya tiada, kemudian Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan iblis, jin, dan kemudian Allah ciptakan manusia. Dan kemudian berlaku peristiwa tersebut, dan habis cerita tu, iaitu akhirnya di sini inilah kita, iaitu kita yang berada di atas muka bumi ini, di atas planet yang bernama bumi. Okay. Kemudian Allah Ta'ala setelah daripada tu masuk kepada ayat 40 yang telah dua kali dah minggu lepas. Ayat 40 dia masuk setelah habis cerita pasal kisah Nabi Adam semua ni, dia start masuk tentang kisah Bani Israel. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut pasal Bani Israel ni? Jadi kalau kita tengok kan, ayat yang kita baca pada malam ni panjang tentang Bani Israel. Kalau ikutnya Quran ni bukan turun untuk Bani Israel. Quran turun untuk orang Islam. Kita yang baca Quran, orang Bani Israel tak baca Quran. Dia baca Quran juga mungkin untuk cari rahsia, cari benda-benda lah yang dia nak tu kan. Nak kenal macam mana cara pemikiran kita. Dan orang Yahudi mungkin banyak baca Quran daripada kita lagi baca Quran. I mean bukan baca tiap-tiap hari tu, tapi baca, dia nak tahu isi Quran tu. Sebab tu banyak benda yang dia buat, dia tahu tanda dia ni lebih faham daripada kita lah. Sebagai contohnya yang kita sebut dulu, iaitu tanam pokok di Palestin, tanam pokok yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Jadi Allah Ta'ala sini dia start semua dengan wa'iz. Banyak wa'iz. Kalau kita perasan lah, starting ayat 40, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah nikmatku. Jadi kemudian dia seterus macam tu. Jadi wa'iz ni, kalau kita tengok selepas tu, banyak yang dibaca pada minggu lepas ni, benda-benda yang berlaku yang dibuat oleh Bani Israel. Jadi benda-benda yang dibuat oleh Bani Israel, perkara-perkara yang dibuat oleh Bani Israel ni adalah, kenapa Allah sebut benda ni dalam Quran? Supaya kita ni jangan ikut apa yang dibuat oleh Bani Israel. Dan benda-benda yang dibuat oleh Bani Israel ni, dulu mereka ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi pemimpin dunia. Maknanya mereka ni Allah Ta'ala bagi amanahkan untuk pegang dunia ni. Kerana itulah Allah Ta'ala bagi Rasul kepada mereka ni terlalu ramai. Seorang Rasul datang, tapi mereka buat macam-macam mereka. Jadi perangai-perangai Bani Israel ni telah diceritakan balik oleh Allah SWT di sini untuk jadi pengajaran pada kita, supaya kita tak buat. Tapi sebenarnya kalau kita relate balik, apa yang dibuat oleh Bani Israel ni sebenarnya dibuat oleh orang Islam sekarang ni. InsyaAllah kita kena, bila cara kita baca Quran ni, kita kena relate dia tu dengan apa yang berlaku pada keadaan kita. Apa-apa kisah lah kan. Kalau sahabat-sahabat semua ingat pada minggu lepas apa yang telah kita bukan minggu lepas minggu tahun lepas setahun lepas iaitu contohnya ayat 40, ayat 41
Allah kata jangan kamu jadi orang yang mula-mula kafir. Okey, kita dah dapat nikmat, kemudian wala takunu awwala kafirin bi. Kemudian wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual ayat aku ni dengan harga yang murah. Kan? So orang Islam sekarang jual Quran dengan harga yang murah. Bukan gitu Bukan jual Quran ni. Tapi jual apa ni kan? Ajaran Quran tu kan. Sanggup jual. Orang ada ilmu pun sanggup jual kan. Walaupun tak betul cakap betul. Yang betul cakap tak betul. Kerana apa? Kerana dunia lah, kerana material. Begitu juga wala talbisul haqqa bil batil. Ayat 42. Jangan campur aduk di antara benda yang batil, benda yang tak betul, yang benda yang salah. Tapi orang Islam dah campur aduk sekarang ni. Wa taktumul haqqa, kamu sembunyikan benda yang betul. Begitulah seterusnya. Kalau kita tengok kan, banyak berlaku kepada kita semua. Kemudian tu ayat 44 contohnya. Kita suruh atamurun nas bil birri. Ingat lagi insya-Allah yang baca lepas Kamu suruh orang buat baik tapi kamu lupa diri kamu sendiri. Macam tu kan. Jadi benda ni pun berlaku pada kita. Kemudian lagi Allah suruh mereka wasta'inu bis sabri was salat. Ini suruhan Allah. Hendaklah kamu minta tolong dengan sabar dan sembahyang. So kita sekarang ni minta tolong dengan apa? Orang Islam lah atas dunia ni kan. Minta tolong dengan sabar dan sembahyang ataupun minta tolong dengan apa? Minta tolong dengan orang kafir setengah tu, minta tolong dengan tak adalah nak balik kepada sembahyang. Kalau sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka ni masalah je mereka akan pergi sembahyang. Jadi sebab mereka beramal dengan ayat ni. Jadi soal sembahyang tu adalah, dan kita dengar cerita juga apa ni para sahabat, bukan para sahabat lah, ahli saintis Islam. Contoh yang selalu dicerita Ibn Sina. Ibn Sina ni seorang mathematician, astronomer, ahli perubatan. Kita orang yang tak menulis Yang sini hafal. Yang menulis kita orang semua memory terus save. Jadi sebagai contohnya yang diceritakan ialah Ibn Sina. Ibn Sina ni setiap dia every time when has problem in mathematics, ni kan problem matematik, tapi every time dia tak boleh nak solve the problem matematik tu, dia akan pergi sembahyang hajat. So macam kita tengok kan macam mana kuat relate dia ni, dia mana wasta'inu bis-sabri was-salah ni, dia minta tolong dengan sembahyang dan sabar. Jadi sabar tu usaha, sembahyang tu ialah hubungan dengan Allah. Jadi kita tak ada macam tu kan. Misalnya kata, tak tahulah Haji Jaafar macam mana dekat office dia kan, pening-pening mari orang, dia pergi sembahyang dulu kan. Sakit Haji Saleh macam mana, azabnya pasal bukan tu. So kalau kita nak beramal dengan ayat ni macam tu lah maksudnya kan. Itu contohlah. Kemudian kemudian sebut lagi ayat 40. Banyaklah kan. Saya ni dah mengulang-ulang ni apa yang dah lepas Allah sebut banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada mereka kan dalam ayat 47. Kemudian Allah sebut lagi nikmat yang berlaku kepada mereka, iaitu Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada Fir'aun. Macam ni. Kemudian mereka pergi ke laut, kemudian Allah Ta'ala belah laut tu, kemudian hancurkan Fir'aun. Mereka nampak depan mata mereka kan, paling ke belakang tengok Fir'aun datang. Mereka kata tak ada chance lah, kita tak selamat hari ni. Sebab Fir'aun pun masuk lalu bawah laut, tetapi bila mereka naik ke atas, Allah Ta'ala tangkupkan laut tu. Dan mereka tengok sendiri macam mana laut tu. Ini bukannya sihir Nabi Musa, ini adalah mukjizat. Sebab Nabi Musa sebutkan itu semua kan. Jadi tapi banyaklah last sekali Allah Ta'ala bagi chance lagi. Summa afauna ayat 52. Kami ampunkan kamu. Ini masih muka surat 8 page number 8 brother Okay. Allah kata dah buat banyak kali macam tu pun tak apalah, aku bagi chance lagi, aku maafkan kamu. Okey lah, dia kata la'allakum tashkurun. Itu ayat 52. Moga-moga kamu bersyukur. Jadi macam tu kan, kita melakukan macam tu juga berlaku pada kita. Banyak benda kan, kita dah tersalah, kita dah buat benda tak betul,
kemudian Allah Ta'ala tak turunkan bala pada kita kan. Allah bagi chance lagi, kita hidup lagi, okey lagi, tak ada masalah. Itu maknanya Allah Ta'ala nak bagi kita, nak tengok kita bersyukur ataupun tak. Kemudian datang wahyu lagi kepada Nabi Musa, datang kitab. Tapi bila mereka naik ke darat tu, Allah kata 54 mereka ni ambil anak lembu pula. Bittikhazikum la'ijla. Kamu mengambil anak lembu sebagai Tuhan. Jadi macam tu kemudian dia minta pada Nabi Musa lagi apa? Nak tengok Tuhan ni betul-betul. Nak tengok dia kan. Saya rasa dalam Zilal hari tu pun dia ada sebut bahawa sebenarnya apa yang berlaku kepada Bani Israel ni, mereka ni materialistik lah. Itu kefahaman materialistik, iaitu mereka nak benda ni, tak nak yang gaib-gaib ni, nak benda yang nampak depan mata. So nak tengok Tuhan tu, tengok mana Tuhan. Nak kebendaan. Lepas tu kan dia apa ni, ini muka surat apa ni kita insya-Allah lepas daripada ni kita tengok lagi kan, insya-Allah muka surat 9 kita masuk. Okey, lepas daripada segala cerita tu, semua benda tu, Allah Ta'ala pun kata wa iz qulna dkhulu hadhihi alqaryah. Allah Ta'ala perintahkan. Jadi kisahnya ni panjang kan, kisah Bani Israel dalam ayat-ayat lain pun banyak. Jadi kalau digabung-gabungkan jadi satu cerita yang lengkap lah. Bukan lengkap, maksudnya setiap cerita tu, setiap episod tu dia ada apa ni, boleh ditengok dengan banyak dimensi. So di sini adalah satu dimensi yang Allah Ta'ala ceritakan kepada kita, nak ambil pengajaran di sudut ni. Bila mereka ni naik selepas daripada Allah Ta'ala selamatkan, bila Fir'aun dah mati, mereka naik atas tu, Nabi Musa naik atas bukit Sina. Jadi ditinggalkan kat situ, mereka pun sembah anak lembu. Yes, cerita tu kisah dalam surah Qasas semua kan, yang belakang-belakang tu nanti kita akan jumpa lagi lah. Macam mana Samiri ambil daripada tu kan, dia tengok malaikat, semua dia ambil tapak kaki malaikat, kemudian dia masukkan benda tu dalam anak lembu tu berbunyi. Jadi mereka kata inilah Tuhan yang Nabi Musa tak ingat, nak lupa nak cakap pada kita, inilah Tuhan kita sebenarnya. Harun dah ada kat situ, Nabi Harun ada, tapi Nabi Harun ni pelembut sikit. Dia orang ni lemah lembut. Dia takut dia takut nanti bergaduh. Tapi bila Nabi Musa balik, tengok apa ni semua anak lembu ni? Apa cerita ni? Panggil Nabi Harun. Harun, apa cerita kau ni? Kau biarkan mereka ni. Dia tarik lah. Nabi Musa ni memang orang bengkeng orang garang. So bila dia Harun kata, aku diceritalah dia punya reason nanti kita akan baca nanti. Lepas tu Nabi Musa pun campakkan benda tu kan, bakar benda tu semua sekali. Jadi Allah Ta'ala pun mereka terus berjalan, kemudian Allah Ta'ala telah sesatkan mereka, duduk di padang pasir, kemudian bagi makanan nanti selepas pada ni. Okey tak? Jadi cerita kat sini, kita cerita ni lah, sampai satu tahap tu Allah Ta'ala kata, masuklah kamu ke dalam hazihil qaryah. Tuhan kata masukkan kampung ni. Kampung ni, qaryah di sini ada dua penafsiran. Apakah nama kampung tu? Ada satu tafsir kata Baitul Maqdis. Jadi Allah kata pergi masuk kepada Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis ni tempat suci, jadi kamu kena bebaskan Baitul Maqdis ni. Tapi mereka takut sebab kat situ ada kaum yang kuat. Mereka, jadi ada satu kata Ariha. Ariha ni in English Jericho, isn't it? Jericho, yes. Yes. At Jerusalem jugalah, the same. Tak berapa jauh daripada Baitul Maqdis juga. Tapi itu ada dua pendapat. Tak penting yang tu, nama kota tu tak penting. Tapi yang pentingnya, bila Allah Ta'ala suruh macam tu, Allah kata, fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Kamu boleh makan dekat situ, kamu nak makan apa? Wadkhulul baba sujada, tapi kena masuk dalam kota tu dalam keadaan sujud. Waqulu haitatun, mereka kata haitatun, ya Allah ampunlah kami, naghfir lakum khotayakum. Maka Allah kata, kalau mereka berkata macam tu, haitatun, kami akan ampunkan kamu. Wasanazidul muhsinin. Ini jaminan Allah SWT. Allah kata, kalau kamu masuk sini, kamu buat apa yang aku suruh, kamu masuk dalam keadaan sujud pada Allah, Allah akan beri apa yang kamu nak. Tapi apa yang terjadi ayat 59 ni pula, fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Mereka ni telah pusing. Apa kat sini pusing ni? Pusing kata-kata orang suruh lain, dia pergi kata lain. Ada satu riwayat kata, kita kata waqulu haitatun. Allah kata, katakanlah haitatun. Haitatun ni, ya Allah ampunlah kami, ya Allah ampunlah kami. Itu maksud haitatun. Tapi mereka tak kata haitatun, mereka kata hintatun. Hintatun ni, what is the meaning hintatun?
Okey. Faham dia punya ni? Allah suruh sini waqulu hittatun. Allah katalah minta ampun. Tapi dia rubah kata hintatun, dia tambah nun kat situ. Ya, hintah. Hintah I mean itu apa ni, biji. Dia main lah ni pucin. Macam orang macam budak-budak lah. Dia change dua. Dia word kata bunyi macam tu. Hintatun, dia main macam tu lah. Setengah-setengah orang. Setengah-setengah daripada mereka tu orang suruh cakap macam dia bermainkan. Itu kesimpulan, dia mempermainkan. Jadi Allah marah lah. Maknanya dia ni tak serius kan. Allah suruh cakap macam ni, dia pergi cakap lain. Itu maksud ayat 59. Fabadalal ladzina zalamu. Ada setengah daripada mereka ni, orang yang zalim tu, dia telah ubah kata-kata yang disuruh pada mereka. Okey, kemudian jadi Allah kata Allah pun menurunkan kepada orang yang zalim itu balasan daripada langit. Bima kanu yafsukun, kerana kejahatan mereka tu. Ayat 60 insya-Allah boleh terus Kemudian seterusnya kita tengok cerita lagi, wa izastasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Tengah padang pasir, tak ada air di Sinai. Jadi Nabi Musa pun kesianlah kepada kaum dia. Dia minta kepada Allah supaya turunkan air. Jadi Allah kata faqul nadrib bi'asaqal hajar. Pukul batu tu. Just guna tungkat yang sebelum ni, yang pukul laut jadi kering. Sekarang ni guna tongkat tu pula pukul batu. Bila pukul batu tu, keluarlah terpancutlah air. Fam fajarat minhu isnata asyara aina. Keluar 12 mata air. 12 mata air daripada batu tu. Sebab apa dia kata 12 mata air? Sebab pada masa tu 12 kabilah. Ada 12 ni. Sebab ingat dulu anak Nabi Yaqub ada 12. Okey, anak Nabi Yaqub ada 12 Jadi daripada 12 tu dia lahir 12 keturunan. Dia jadi kabilah lah. Kedayan ke apa benda saya tak tahulah tuan. Tapi dusun Kedayan. So dia ada 12. Daripada one ni kan. Jadi Nabi Musa dah tentulah ini air ni untuk ni, mata air ni untuk ni. Macam mana bentuk mata air tu kita tak payah fikirlah kan. Kalau pergi ke Sinai sekarang ni, ada satu tempat tu nama dia Uyun Musa. Uyun Musa ni dia air keluar di tengah-tengah padang pasir. Satu tempat tu. Kalau kan kita nak melawat nanti kan. Bila je apa? Tak jadi projek tak apa. Saya pernah pergi lah tu. Kita berjalan naik kereta sampai kat situ ada nama tempat Uyun Musa. Dekat Uyun Musa tu dengan padang pasir tu keluar air. Air yang boleh diminum lah. Jadi dikatakan tempat tu lah dulu keluar yang Nabi Musa ni air. Wallahu alam. Jadi orang ni pergi pakai ambil berkat lah pula kat situ kan. Untuk yang Nabi Musa tutup air ni kat mana Ustaz? Itu tak tahulah tu. Bukan Baitul Maqdis tu. Bukan. Ini cerita ni masih lagi di padang pasir tu. Di Sinai lagi. Ni tak masuk lagi. Yang tadi tu Allah suruh masuk. Dia tak nak masuk. Dia banyak kan orang Yahudi banyak songek. Bani Israel ni. Jadi bila dipukul fan fajarat 12 mata air. Jadi Allah kata semua orang setiap kaum tu tahu tempat minum dia. Kemudian kulu washrabu min rizqillah. Allah kata makanlah, minumlah. Ini semua rezeki Allah. Tak kisah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Yang pentingnya jangan buat haru biru atas dunia ni. Okey, tengok perangai Bani Israel. Dah dapat air dah semua. 61 pula Kita pergi pada ayat 61. Dah. Wa iz qultum ya Musa. Dia cakap apa? Tengok dia cakap. Dia kata, ya Allah Musa, tak best lah. Duduk makan, dapat makan sama je. Ta'amin wahidin. Ta'amin wahid, makanan yang sama lah. Tengok yang penting dia bukannya nak melaksanakan perintah Allah tu. Dia fikir nak makan kan. Alah tak best lah makan ni. Dah makan cukup lah kan. Allah dah bagi mudah. Allah bagi apa? Allah bagi kepada mereka sebelum ni dah ada kan. Al-manna was-salwa kan. Sudah burung dan juga satu manisan yang duduk atas pokok tu. Boleh makan benda tu. Cukup dua apa ni? Dua makanan tu dah cukup untuk mereka. Maknanya dah cukup zat kot. Dah cukup protein apa benda semua. Saya tak tahu, ini tak ada orang saintis yang pergi kaji pula benda tu kan. Tapi mereka ni dah banyak nak pula. Dia kata tak best. Dia kata tolonglah doa pada Tuhan kau. Fad'u lana rabbaka. Jadi sahabat semua tengok sini kan. Satu benda yang menarik lah kat sini. Bani Israel ni dia cakap kepada Nabi Musa, dia kata fad'u lana rabbaka. Dia kata berdoalah untuk kami, tolong doa kepada Tuhan kau.
Dia tak kata Tuhan tu Tuhan kita, Tuhan kau. Jadi dia anggap macam Tuhan tu Tuhan Nabi Musa. Tapi suruh doa untuk kita. Tolong cakap kat Tuhan kau tu, macam tu. Jadi kan dia punya feel tak ada langsung. Rasa bahawa Tuhan tak percaya. Teruk sangat ni Bani Israel. Jadi ni kalau kita belajar bahasa Arab, mana kita boleh rasalah benda ni kan. Dia punya Tuhan, dia kata yukhrij lana mimma tumbitul ard. Dia kata tolong keluarkan daripada ni benda-benda yang tumbuh atas bumi ni. Dia nak buat apa benda situ kan. Boleh tengok situ kan. Nombor 1 sayur. Yang kedua timun. Kisah. Kemudian fum. Fum ni gandum lah. Gandum kan dia terjemah? Bawang putih. Fum nanti dulu. Dan lepas tu adas. Bawang putih. Bawang putih last sekali, basal. Dia ada 5 Sayuran Betul ke? timun, bawang putih, kacang dal. Bawang merah. Allah, banyak terjemahan. Nak Arabic punya lain pula. Tak apalah. Yang pentingnya macam-macam jenis pokok lah. Macam tu lah. Nak pisang lah. Nak apa benda lagi? Okey. Jadi sekarang ni pengajaran kat sini, Bani Israel ni dia nak makan je. Nak kepelbagaian makanan. Nabi Musa cakap kat dia, Allah kata, atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Kamu nak tukar ke benda yang lebih baik dengan benda yang kurang baik? Allah Ta'ala beri ni, pilih pada mereka ni mesti benda baik. Itu satu penafsiran lah. Penafsiran kedua, apa yang mereka sebut ni, semua makanan-makanan ni, semua ni adalah benda-benda yang duduk di Mesir dulu. Masa mereka di Mesir, mereka dapat makanan tu. Tapi masa mereka di Mesir, apa yang berlaku pada mereka? Mereka ni hina. Dihinakan oleh Firaun, sesat, tak ada Nabi dan sebagainya. Jadi sekarang ni, mereka dah duduk macam ni, dah makan macam ni, tapi mereka ada iman, ada Nabi dan... Jadi nak tukar ke dengan benda yang tak elok ni? Jadi Nabi Musa pun cakap kat dia, ihbitu misron fa innalakum mas'altum. Pergi. Ada yang kata pergi ke Mesir lah. Ada yang kata Misron ni ialah bandar maknanya. Maknanya kau duduk kat Labi tu, pergi kat Belait ke, pergi kat Bandar Begawan ni, macam tu lah. Kalau nak makan banyak-banyak macam tu, cakap macam tu lah. Pergi masuk sana. Maknanya balik ke semula lah. Keadaan macam asal dulu. Marah tu. Itu dia punya intonasi marah tu. Pergilah ihbitu misron fa innalakum mas'atum. Kat sana ada semua yang kau nak. Pergi. Macam tu lah. Kemudian Nabi Musa cakap maknanya Allah suruhlah cakap macam tu kan. Waduribat alaihimuz zillah. Oleh kerana itulah Bani Israel ni, mereka ni dikenakan kehinaan dan juga kemiskinan. Waba'u bi ghadabin minallah, dan mereka ni sentiasa balik dengan kemurkaan daripada Allah. Mana Allah Taala murka pada mereka sebab Allah Taala sebut daripada itu, mereka ni kufur dengan ayat Allah, yakfuruna bi ayatillah. Kemudian mereka ni yaqtulunan nabiyyin, mereka ni bunuh nabi-nabi. Jadi tengok kan, nabi-nabi ni bukan mereka buat tak herau je, tapi mereka bunuh lagi. Kisah Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria. Itu masyhur lah yang bunuh tu. Dan the last yang dia nak bunuh pun Nabi Isa AS pun dia nak bunuh kan. Yes, betul lah. Jadi sangat-sangat jahat lah Bani Israel ni tak tahulah kita nak kata macam mana kan. Jadi kalau Nabi pun dia bunuh, jadi orang lain tak kisahlah kan bagi dia. Okey, itu habis muka 9. Muka surat 10. Okey, innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Okey, ayat 62 ni Allah Taala kata sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang hadu, iaitu hadu ni ada dua pendapat dalam tafsir. Satu pendapat kata, kita tengok satu-satu orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman, dan orang-orang yang hadu. Ada yang kata hadu ni ialah orang Yahudi. Maknanya pengikut Nabi Isa yang asal. Nabi Musa yang asal. Ataupun ada yang kata hadu ni orang yang kembali. Orang maknanya orang yang dapat hidayah lah. Okey. Yes. Orang-orang yang bukan, itu yang pertama. Dalam ayat ni kata orang yang beriman, orang yang hadi, orang Yahudi tu, yang Yahudi betul-betul. Dan yang ketiga orang Nasara, wan Nasara. Kemudian yang keempat as-sabiin. As-sabiin ni pun ada dua pendapat. Yang pertama ada kata pendapat sabiin ni ialah orang yang sembah matahari, sembah. Ada yang kata macam tu. Saya tengok dalam terjemahan ada cakap macam tu kot, setengah-setengah. Sabi nama dia, sabi.
Tapi dalam Zilal ni dalam tafsir Zilal dia kata pendapat tu tak betul sikit lah, dia kata. Sebab setengah-setengah terjemahan dia guna tu, explanation kat bawah tu ialah orang yang menyembah bulan dan sebagainya, planet tu. Dia kata as-sabi' ni ialah orang-orang yang datang sebelum daripada Nabi Muhammad. Mereka ni tengok yang berlaku dalam masyarakat semua bala, dia rasa tak betul. Dan kemudian mereka ni balik semula kepada ajaran Nabi Ibrahim AS. Jadi memperesakan Tuhan balik. Tapi mereka ni tak tahu, tak dapat mereka ni macam terawan-awan sikit macam tu. Itu nama dia sabi'. Sabi' ni kalau ikut maknanya dalam istilahnya ialah orang murtad macam tu. Dalam sirah Nabi ada masa Nabi pergi dakwah orang dekat Mina, Haji Mina dah jadi 5 tingkat sekarang. Dekat Mina. Haji pergi kat satu tempat nama dia Aqabah. Perjanjian Aqabah tu. Nabi pergi masa Mina, Nabi pergi dakwah orang. Dia pergi ke orang ni, bagi bani ni ajak pada Islam. Jadi yang ikut belakang dia ialah Abu Lahab. Abu Lahab, setiap kali Nabi pergi ceramah pada satu gumrah haji tu, Nabi dah habis ceramah, dia akan pergi, dia kata jangan ikut yang ni. Dia ni sabi'. Ini sabi' ni. Sabi' ni bagi orang Arab ialah sabi' ni orang yang murtad, orang yang dah keluar daripada agama, yang dah tak ikut agama pegangan orang-orang kat Mekah tu. Jadi tu sabi' lah, kat sini nak cerita sabi'. Jadi dalam Quran ni sabi' ni maksudnya tafsir tu kata ialah orang-orang yang balik semula, yang tak menyembah berhala, iaitu balik kepada Nabi, ajaran Nabi Ibrahim. Murtad daripada jahiliah tu, so balik kepada asal. So macam tu So sini ada orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, pengikut Nabi Isa, dan juga orang sabi'. Dan juga yang telah beriman dengan Allah dan hari akhirat dan beramal dengan amal soleh. Jadi Allah kata mereka semua ni falahum ajruhum inda rabbihim, mereka ni dapat pahala daripada Tuhan mereka dan tidak takut, dan mereka ni tidak sedih. Saya rasa pun dulu dah ada sebut pasal tidak takut tak sedih ni kan. Dan Allah Ta'ala bagi nikmat kepada orang mukmin ni dua benda. Allah bagi nikmat kepada orang mukmin, orang yang beramal soleh, orang beriman beramal soleh, iaitu dia tak takut dan tak sedih. Sebab manusia ni ada dua benda kan, masalah dalam hidup dia. Satu dia takut, satu dia sedih. Takut benda yang akan datang, and sedih benda yang dah lepas. Jadi kalau manusia ni tak ada dua penyakit ni, so hidup dia akan relax lah. So kita takut kan, takut esok macam mana, takut kan, kita pun takut nanti kan sakit ni kan, sebab apa tak makan daging banyak-banyak, takut nanti sakit jantung tu aja, darah tinggi ke kan, tu takut dia tu. Takut kan, takut ni benda yang in the future kan. And sedih ni benda dah lepas. Sedih, frust semua tu kan. Jadi kalau manusia ni dia tak ada dua penyakit ni, tak ada dua perasaan ni, so hidup dia akan best lah. Jadi orang Islam, Allah kata kat sini dia akan dapat ni. Sebab apa? Kalau kita belajar dulu qada qadar kan. So apa yang kita nak worry kan? Allah dah letak semua. Kita ikut perintah Allah sudah. Allah kata jaga kesihatan. Aku nak sakit juga, apa salah? Apa? Mesti ada hikmahnya. Benda yang dah berlaku macam tu juga, buat apa sedih? Dah dikadarkan macam tu kan. Mesti ada kebaikan dia. Takkan Allah takdirkan satu benda yang tak elok untuk kita. So sebab tu orang mukmin dia no worries no worries mate, kata orang Australia. Yes, tak perlu takut. Macam ni tak faham yang takut. Tak perlu takut, yes. Tak perlu takut, tapi bukan pergi ke dalam kandang harimau. Kalau masuk kandang harimau tu maknanya kita tak ikut pula Allah suruh kan. Allah suruh lari daripada harimau. Itu bukan masalah takut pada harimau Bodoh. Macam Nabi kata larilah daripada kawasan penyakit orang sakit kusta, ataupun ada kata taun tu kan, wafirru minal ajzam kama tafirru minal asad. Betul Israel Naklah kamu lari daripada orang sakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Lari kat situ
Allah jadi Nabi suruh lari, jadi kita lari. Tapi Nabi juga yang kata la adwa wala tiarata. Tak ada jangkitan-jangkitan ni, tak ada. Sebab yang memberi sakit tu ialah Allah kan. Kalau lah ada jangkitan-jangkitan ni, macam mana kau tu penyakit tu mula-mula asal timbul? Saya macam AIDS kan, kata kan. AIDS sekarang ni kan. Datuk yang mula-mula sekali yang buat AIDS tu siapa? Jangkit daripada siapa? Jangkit daripada kera. Itu saintis lah kan kata kan. Sebelum kera. Sebelum kera siapa? Takkan dia datang macam tu je. Allah yang tentukan. Semacam tu. Tapi kita kena lari, kena jaga daripada AIDS ni. Daripada orang sakit AIDS kena semualah kan. Kena kesihatan sebab Allah yang suruh kita buat benda tu. Sebab itulah kita buat semua benda dapat pahala. Sebab kita buat bukan kerana takut jangkit, tapi kita buat kerana Allah suruh kita buat. Kita lari daripada harimau bukan kerana takut pada harimau, tapi kerana Allah suruh kita lari daripada harimau. Jadi kerana tu lari kita daripada harimau dapat pahala. Kalau lari kerana takut, serupalah dengan orang asli takut juga pada harimau, dia lari tapi dia tak ada akidah. Dia bukan buat kerana Allah. Jadi insya-Allah macam tu. Seterusnya dah habis masa lah, ada 2 minit lagi. Okey, itu dua ayat 62. Semua tu kita kata macam tu semua betul lah ikut ayat 62 kan. Orang Yahudi pun betul lah, orang Nasrani pun betul lah. Tak, dia betul pada masa dia. Maknanya orang Yahudi tu yang mengikut Nabi Isa betul lah pada masa Nabi Isa tu. Tapi dia telah disuruh untuk mengikut Nabi Muhammad dalam Taurat. Bila dia tak ikut Nabi Muhammad, bila Nabi Muhammad datang, so dia tak betul lah. Orang Nasrani, Nasara betul pada masa dia. Tapi bila dah Nabi Muhammad datang, dia kena ikut. Dia kena ikut Nabi Muhammad. Dia tak, kalau dia masih ikut lagi Nabi Isa, so tak betul lah. Sebab Nabi Isa suruh ikut Nabi Muhammad. Macam tu jadi yang dalam ayat 62 ni semua betul. Semua ni dapat pahala semua, iaitu pada zaman dia, pada masa dia. Jadi orang-orang yang beriman, yang kenal Tuhan sebelum Nabi Muhammad, yang mengikut sejarahnya dia ada 2-3 orang je. Dia tak ramai rasanya 4 dia kot. 4 orang sebelum Nabi Muhammad. Salah seorangnya Waraqah bin Naufal, sepupu kepada Khadijah. Dia tu Islam sebelum daripada dah betul sebelum daripada Nabi datang lagi. Ayat 63, Wa'iz dia kata lagi. Wa'iz akhazna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kamu dan kami angkatkan ke atas kamu bukit. Banyak pendapat yang kata ini mengambil perjanjian ni, iaitu Allah mengambil perjanjian daripada Bani Israel dan kemudian dia angkatkan bukit. Kenapa angkat bukit pula? Angkat bukit tu ahli tafsir kata nak tunjukkan benda ni sungguh-sungguh serius. Jadi Allah dah ambil perjanjian dengan mereka, angkat bukit tu. Allah kata khuzu ma atainakum biquwwah. Ambil betul-betul ni. Pegang betul-betul dengan kuat. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan hendaklah kamu ingat betul-betul ni apa yang ada dalam perjanjian ini. Moga-moga kamu tahu. So ini pun perlu untuk kita lah kan. Untuk peringatan untuk orang Islam ni. Kita ni bila kita orang Islam, kita ni sebenarnya ambil perjanjian dengan Allah. Iaitu kita sekarang ni ambil amanah daripada Allah untuk jaga dunia ni, untuk pastikan kita ni sebarkan Islam kepada orang atas dunia ni kan. Jadi kalau orang atas dunia ni tak kenal Islam, tak sampai Islam pada mereka, salah kita. Sebab kita sekarang ni yang jaga dunia ni, iaitu sebagai orang Islam. Jadi orang Islam ni tak bolehlah fikir seorang-seorang dia kan. Dia fikir dia Islam, dia dah semua boleh buat benda-benda Islam untuk diri dia, dia rasa selamat. Tak selamat lagi. Dia kena pastikan yang berapa? 5 bilion lagi 4 bilion setengah lagi pun dengar Islam. Jadi kalau kita kat tepi rumah kita pun belum lagi kan. Orang Islam sendiri dah kacau bilau. Macam mana? Jadi banyak lagi lah kerja kita ni. Itu Allah kata ambil betul-betul. Kemudian ayat 64 tu, summa tawallaitum min ba'di zalik. Lepas tu kamu pula cabut lari, kamu berpaling. Jadi Allah kata lagi, kalaulah Allah tak sayang kamu, jagalah, kau dah memang dah teruklah kena macam itulah falaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Kalaulah tak kerana rahmat Allah, Allah dah kena lama tu. Jadi kita pun macam itulah kan. Kalau Allah tak sayang kalau bukan kerana Allah tak sayang kat kita, dah lama dah Allah dah hukum kita. Kemudian lagi orang Yahudi ni lagi kisah hari Sabtu kan. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Kamu tahu tak orang-orang yang tengok kan dalam ayat tu dia kata, kamu tahu kan orang-orang yang telah melanggar hari Sabtu.
Maknanya okey, Bani Israel ni bukan semua buat kerja hari Sabtu tu. Mereka ni minta daripada Allah, ya Allah, berilah satu hari kepada kita ni untuk kita beribadat, untuk kita jadi hari raya untuk kita dalam seminggu ni. Jadi Allah pilih hari Sabtu untuk mereka. Jadi bagilah mereka dapat hari Sabtu dengan janji hari Sabtu ni mereka akan tak buat kerja. Itu janji Allah, bukan dengan kita Kita ni hari Jumaat bukan tak boleh buat kerja Jangan hari Sabat dia panggil kan, orang Yahudi. So ikut ajaran dia tak boleh Tapi Allah uji mereka dengan datangnya ikan. Mereka duduk tepi laut, satu kampung orang Yahudi. So ikan datang, hari Sabtu datang banyak ikan kat tepi tu kan. Jadi mereka tengok terkelip-kelip air, ferah juga setengah mereka ni, macam mana ni. Hari lain tak ada, Jumaat tak ada, hari Ahad hilang ikan tu kan. Tapi Sabtu datang. So mereka pun buatkan tahan kan. Ikan tu bila masuk kat situ mereka pun tahan. Kan dikatakan kita tak boleh tangkap ikan hari Sabtu. Tapi kita bukan tangkap, kita tahan dia. Buat supaya ikan tu tak lari kan. So sampai hari Ahad mereka pun pergi tangkap ikan tu. So trik lah kan. Dia nak main. So dengan Tuhan pun dia nak main. Macam tu lah. So kat sini kan, Allah, cuma yang Allah kata kat sini, okey, kamu ingat tak, ada sebahagian daripada kamu ni, kamu tahu mereka ni buat kerja macam tu pada hari Sabtu, dan kami telah ubah mereka ni jadi kera. Ada yang kata kera tu kera betul lah. Lepas tu mereka terus jadi kera. Tengok-tengok pergi, ya semua jadi kera benda tu. Ada yang kata kera tu kera perangai, kera hati. Tapi tak apalah, mana kera hati ke kera apa ke. Tapi kat sini dia punya sindiran dia ialah, kamu kenal kan sebahagian kamu buat macam tu. Tapi dalam ayat yang lain, dalam surah apa surah An-Nisa saya tak ingat surah apa ada. Dalam Zillah tu ada disebut, iaitu ayat lain, sebahagian kamu buat macam tu, kamu biar je kan. Jadi kita, bila sebahagian daripada kita buat macam tu, kita buat tak tahu, maknanya buat apa? Buat maksiat lah kan. Langgar apa benda semua kan, langgar peraturan Allah larang buat maksiat. Tapi sebahagian kita buat maksiat, tapi kita kata kita tak, yang tu je buat. So orang yang tak buat pun salah juga, sebab biarkan orang yang buat tu berleluasa buat benda tu. Macam kita lah kan sekarang kita kata kita okey, kita tak ada lah kita ngaruh kan. Macam mana pengiran kita pergi KL hari tu kan, malam tahun baru. Macam mana malam tahun baru kat Kuala Lumpur. Haji pengiran pun pening hebat anak pengiran pun pening nak hensang dah. Malam tu tahu saja kan. So itu berlaku tepi masjid tepi masjid Asyakirin dekat KLCC. Sampai dalam masjid punya masuk. Lah malam tu tempat masjid lah bestnya. Kawasan masjid lah kan. Aircon. Tak tahulah macam mana. Haji tunggu sampai pukul apa je, tak sampai 12 lagi Haji tak tengok sampai pukul 1, pukul 2 apa jadi. So ada yang rekod tahun lepas, dia ambil gambar dalam masjid pun. Lepas tu dia orang penat semua tidur dalam masjid tu. Tidur, bukan dalam masjid betul kan, tapi perkarangan masjid lah. So maknanya kan benda ni berlaku tak tiap tahun ni, dan memang diberi tu kan. So berlaku dalam masyarakat kita lah. Jadi kita kena, kalau kita nak tunggu ikan juga kan, tak adalah tak. Kita kata tak ada tangkap ikan kan. Tapi maksiat ni berlaku dalam masyarakat kita lah. Jadi kita biar, jadi kita pun bertanggungjawab jugalah. So macam mana kita nak buat, itu kita cerita lain lah, kita fikir nanti. Jadi Allah sebut ayat 66. Haji nak habis haji the last ayat insya-Allah. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha. Allah kata, Allah tukarkan mereka jadi kera. Jadi kenapa jadi kera tu? Allah Ta'ala jadikan mereka jadi kera sebagai balasan kepada mereka, kepada orang yang buat jahat tu, buat maksiat tu, dan juga menjadi itu kepada orang-orang yang datang kemudian, kepada orang masa tu, supaya mereka ni ingat, wa mau'izah, dan menjadi pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita takkan nak tunggu semua ada orang jadi kera dulu kan baru nak ni kan. Ada satu kisah lalu mungkin saya cerita tahun 90 berapa, mungkin pernah dengar dulu kisah jadi babi, mayat babi ni. Pernah dengar kat Malaysia, yang Ustaz Kamal Syari yang cerita dia apa ni, satu malam dapat telefon. Masa tu dia kerja dengan Jabatan Agama. Dia dapat terima telefon daripada satu rumah dekat kawasan KL yang minta tengah malam supaya dia pergi untuk sembahyang uruskan jenazah. So dia pergilah pada sebab malam, jadi dia pergi
Dia pergi tunjuklah mayat tu ada kat rumah tu. Lepas tu bila buka mayat tu kan babi kan. Kemudian dia terpaksa lah urus mayat tu. Dia tanya orang tu. Orang kata orang yang jaga rumah jaga tu ialah dia mat dekat rumah tu lah. Dia kata ni tuan dia, anak-anak dia semua dah cabut lari dah. Sebab ayah dia ni dah jadi tukar jadi macam tu kan. Kita tu heboh lah kat Malaysia dulu. Lepas tu kan ada orang kata alah mengarut mana ada jadi babi. Semua tu kan. Macam-macam lah heboh lah di Malaysia. Tahun 90-an. Saya cek balik lah. Dalam dalam hadis-hadis dalam buku hadis semua. Tapi memang ada dalam hadis Nabi dia sebut macam tu. Bahawa di akhir zaman ni akan ada orang-orang yang ditukarkan menjadi babi. Itu memang betul hadis tu, hadis sahih. Sebab saya cari hadis-hadis tu sebab orang kata tak mana boleh jadi benda ni. Maknanya tak kira lah kisah tu betul tak betul. Itu cerita lain. Tapi maknanya dalam hadis sebut bila maksiat ni banyak sangat berlaku, zina banyak berlaku, so Allah Ta'ala tukarkan orang-orang tu jadi babi. Dia cerita dalam hadis tu panjang juga. Dia sebut pada malam tu mereka bergembira, pada esok tu mereka ditukarkan menjadi beruk dan juga babi. Pada akhir zaman. Jadi itu okey, takkanlah kita nak tunggu kan. Dah jadi betul-betul kan. Semua ni dah jadi pada Bani Israel. So insya-Allah kita sampai situ kot malam ni. Sebab next ayat tu ialah cerita pasal Baqarah lah. Cerita pasal sembelih lembu. Rasa sebab dia ada kaitan dengan muka surat 11. Tu jadi berhenti kat situ kot insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Supaya di summarize lah, tadi suruh dengar dia mana yang tujuh lah.